Didik TV KPM. Kita tak nak buang masa, kita nak terus pergi ke bahagian seterusnya. Silakan Sir Remy. Baiklah, thank you Nisa. Jadi kita dah tahu kita ada 3 pemboleh ubah dan sebenarnya kita nak tahu pula bagaimana kita nak dapatkan pemboleh ubah itu daripada kertas soalan. Baik. Sebenarnya dah bagi dalam bahagian A ini soalan 1, 2, 3, 4 memang kita dah bekalkan kepada calon ialah pemboleh ubah. So murid-murid ataupun calon-calon SPM ini perlu tahu bagaimanakah untuk mendapatkan pemboleh ubah itu. So bagaimana caranya? Ada 4 cara. Yang pertama ialah daripada graf, jadual, gambar rajah dan juga penyataan soalan. Jadi kita akan kupas satu demi satu Nisa. Baik. Bagaimana nak dapatkan pemboleh ubah daripada 4 cara ini. Kita mulakan daripada graf. Okey Nisa, kita ada 2 paksi, betul? Paksi Y dan juga paksi X. Paksi Y itu kan mencancang ke atas. Kita bayangkan dia adalah huruf B. Okey, dan itulah kita punya pemboleh ubah bergerak balas iaitu isi padu gas. Manakala pada paksi X pula kita bayangkan huruf M. So kita bayangkan dia adalah PM. So dia adalah masa. Okey. Alright. Kalau begini pula macam Nisa. Nisa boleh jawab tak soalan ni? Kalau kita tahu di sini adalah paksi Y ialah apa Nisa? Pak Siwai pemboleh ubah manipulasi. Kita bayangkan dia adalah huruf B Nisa. Huruf B, maaf. Okey, kita bayangkan dia adalah huruf B. So dia adalah apa Nisa? Pemboleh ubah bergerak balas. Ya, jadi jawapannya ialah bilangan murid. Betul? Murid. Dan kalau ini kita bayangkan M, so dia adalah ketinggian murid. Jawapan bagi PM. Mudah tak Nisa? Mudah betul. Ya, okey. Baik, kalau jadual pula sering rasa macam boleh jadi Yahoo. Kenapa boleh jauh? Sebab mudah sangat tertukar PM dengan PB. Kebiasaannya yang di bahagian kiri ialah kita punya PM, jenis paku. Jawapannya. Kalau pemboleh bergerak balas ialah di sebelah kanan, keadaan paku. Okey, itulah jawapannya. Okey, kadang-kadang dia tulis atas dan bawah, Nisa. Okey, yang atas ialah kita punya PM. Contoh jawapannya adalah kepekatan larutan natrium sulfat. Kalau di bahagian bawah pula ialah kita punya PB pandai. So masa yang diambil untuk tanda X tidak lagi kelihatan. So murid-murid kita tahu kalau kiri, kanan, atas ataupun bawah ialah kita punya PM ataupun PB. Okey, kita tengok kalau gambar rajah. So memang akan ada soalan yang melibatkan gambar rajah dalam bahagian A kertas 2 SPM. Jadi gambar rajah sebenarnya ialah bahan rangsangan untuk membantu calon. Jadi macam mana ia boleh bantu? Kita kena tahu pemboleh ubah dimanipulasikan terlebih dahulu, iaitu bahan yang berbeza yang kita gunakan. So kita nampak yang ini adalah logam P dan ini adalah ini adalah sebenarnya adalah logam Q ya. Alright, logam Q. So ada 2 bahan yang berbeza. Jadi kita boleh tulis apa ni Nisa? PM, cikgu. PM dia adalah jenis logam ataupun subjek sains ialah subjek yang mudah, calon-calon boleh salin semula. Salin logam P dan juga logam Q. Mudah. Betul Nisa? Baik. Okey, bergerak balas macam Sir Remy terangkan di awal tadi, dia ialah keputusan eksperimen kita. Jadi biasanya dia terletak pada alat pengukur. So alat pengukur dalam gambar ini ialah kita punya burette. So kita ada apa kat sini? Ialah gas. Dan juga gas juga. Satu sedikit, satu banyak. Jadi keputusannya ialah apa? Gas yang terhasil. So murid-murid kena tambah parameter kat depan gas itu, iaitu isi padu gas yang terhasil. Itulah jawapannya. Okey. Alright. Dimalarkan Nisa pula ialah yang sama. Yang sama. Saya nampak jenis cecair, cikgu. Okey. Apa cecairnya? Asid hidroklorik cair. Betul. Asid hidroklorik cair. Yang paling mudah kita gunakan isi padu asid hidroklorik cair. Ataupun kita tengok 5 gram dengan 5 gram. Maknanya jisim yang sama. So jisim logam juga ialah jawapan bagi pemboleh ubah dimalarkan. Boleh tak Nisa? Senang kan? Senang cikgu. Okey, alright. Yang terakhir daripada penyataan soalan. Jadi memang soalan 1, 2, 3, 4 memang akan ada penyataan soalan. Jadi semasa baca tu kena baca dengan teliti sebab ada dia punya kata kuncinya. Contoh, eksperimen ini dijalankan untuk mengkaji atau menyiasat. So kata kuncinya adalah mengkaji dan menyiasat. Selepas kita jumpa perkataan mengkaji dan menyiasat, kita akan jumpa PB, kemudian kita jumpa PM. Okey, contoh soalan saya bagi. Okey, saya minta Nisa cuba tentukan PB dan PM. Eksperimen dijalankan untuk mengkaji. Kata kuncinya ialah mengkaji ketahanan kakisan bagi alloy dan logam tulen.
So Nisa, cuba Nisa bagi tahu saya, apakah pemulihan bergerak balas? PB. Bergerak balas ketahanan kakisan, cikgu. Betul. Selepas mengkaji, kita akan jumpa PB. Ya. Okey, suka Seremi nak terangkan, PB daripada penyataan soalan ialah PBT ataupun pemulihan balas secara teori. Okey. Manakala alur dan logam tulis ni apa, Nisa? PM kita, cikgu. Pandai, PM, pembuluh badi manipulasi. Okey. So keyword ni ataupun kata kuncinya ialah mengkaji atau menyiasat. Atau penyataan soalan juga boleh keluar begini. Eksperimen dijalankan untuk mengkaji atau menyiasat. Kata kuncinya ialah kesan. Kalau kita jumpa perkataan kesan terlebih dahulu, Nisa, kita akan jumpa PM di hadapan. Baik. Dan di belakangnya ialah PB. Contoh soalan ialah, okey, cuba Nisa tentukan. Eksperimen dijalankan untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Boleh tak Nisa tentukan apakah kita punya PM dengan PB? PM mesti datang selepas kesan, cikgu, iaitu Betul? suhu. Yes, pandai. So, suhu kita ialah PM. PB kita pertumbuhan bakteria. Betul. Pertumbuhan bakteria kita ini ialah kita punya PB. Okey. Ataupun yang lebih tepat ialah PBT, iaitu secara teori. Okey. Baik. So, bila kita dah tahu semua jantung soalan daripada graf, daripada jadual, daripada gambar raja, okey, daripada nyataan soalan, Baik. kini kita nak menjawab pula soalan hipotesis. Okey. So, hipotesis ni apa? Dia adalah membina hubungan antara PM dan PB. So maknanya murid-murid memang kena tahu PM, dia kena tahu PB. Kalau tak ada PM, tak ada PB, automatik jawapan hipotesis ni akan salah. So bagaimana nak tulis hipotesis? Ada dua cara. Okey, cara yang pertama adalah perkadaran. Sekiranya PM dengan PB tadi boleh diukur. Dia ada nilai, ada nombor 1, 2, 3, 4 boleh dikira. So kita gunakan secara perkadaran. Iaitu semakin apa PM, semakin apa PB. So dah ada PM masuk ke dalam formula, dah ada PB masuk dalam formula. Yang apa-apa ini Seremi galakkan murid-murid menggunakan perkataan bertambah atau berkurang. So jangan pening-pening, bertambah atau berkurang sahaja. Okey, kalau perbandingan bagaimana pula? Perbandingan apabila PM ataupun PB kita, ia tidak boleh diukur. Contohnya Nisa, jenis logam. Boleh tak kita ukur jenis? Tak boleh, cikgu? Tak boleh. Kalau jisim, boleh. kalau boleh, kena gunakan perkadaran. Baik. Kalau tak boleh diukur, gunakan Perbandingan. ataupun pengaratan. Boleh tak kita ukur pengaratan? Tak boleh, cikgu. Ataupun jantina. Boleh tak kita ukur jantina? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. So, kita gunakan perbandingan. So, kalau banding, kita kena bandingkan apa? Bandingkan keputusan ataupun PB. So, contohnya, paku besi lebih cepat berkarat. Itu keputusannya. Lebih cepat berkarat. Berbanding paku keluli. So, kena buat ayat perbandingan. Dan suka Seremi nak ingatkan kepada calon-calon SPM 2021, jangan sesekali menggunakan PM mempengaruhi PB. Itu bukan jawapan yang tepat. Okey, boleh Nisa? Boleh, cikgu. Okey, tengok contoh. Cakap-cakap tak guna Nisa kalau tak ada contoh. So calon-calon yang sedang menonton sekarang ni pun nak tengok contoh. Okey, so Raja menunjukkan eksperimen dijalankan untuk mengkaji kesan. Lepas je kesan, awak kena ingat jumpa apa? PM. Pandai. So di atas inersia. So inersia kita ni ialah kita punya PBT. Okey, kedua-dua tim tolak serentak dari keadaan pegon dengan daya yang sama. Dia bagi jadual, ya Allah ya Tuhanku, mudahnya. So yang kotak pertama ialah PM, kotak yang kedua ni ialah PB. Okey, Seremi nak bagi tahu kalau dalam jadual kita jumpa PBO. Iaitu secara operasikan ialah keputusan eksperimen. So, jisim ada nombor, so dia boleh diukur PM. PB, dia ada 2, 5, 8, boleh diukur. So, kita nak guna apa? Gunakan kaedah perkadaran. So, macam mana perkadaran? Semakin apa PM, semakin apa PB. So, masuk ke dalam formula kita. Jisim tin ialah kita punya PM. PB kita ni adalah masa yang diambil untuk berhenti berayun. So tengok 100 jadi 200 jadi 300. Bertambah ke berkurang Nisa? Bertambah. Very good. Tengok masa yang diambil. 2 jadi 5, 5 jadi 8. Bertambah ke berkurang Nisa? Bertambah. Yes, so jawapan kita semakin bertambah jisim tin, semakin bertambah masa yang diambil untuk tin berhenti berayun. Kalau kita gunakan ini ialah PBO. Kalau kita gunakan PBT, boleh juga Nisa, tak ada masalah. Contohnya semakin bertambah jisim, semakin bertambah inersia. Okey. Lebih mudah. Begitu mudahnya. Okey, kalau perbandingan macam Seremi cakap tadi, kita tak boleh nak ukur. Okey, so dia tak ada nombor. Contoh dia bagi ialah jenis paku ialah kita punya PM.
So paku besi, paku keluli. So dia bukan nombor. Dia tak boleh dikira. Pengaratan juga tak boleh diukur, tak boleh dikira. Jadi kita tak boleh buat semakin bertambah paku besi, semakin bertambah bekarat. Boleh ke Nisa? Tak boleh, Tak cikgu. boleh, tak logik. Tak boleh. Jadi kita gunakan Perbandingan. So kita bandingkan paku mana mudah bekarat. Contohnya, paku besi lebih cepat bekarat berbanding paku keluli. Tapi Nisa, kalau ada calon yang jawab terbalik. Contoh, paku keluli lebih lambat bekarat daripada paku besi. Boleh ke? Boleh, cikgu? Boleh. Nisa pun dah pandai. So pasti murid-murid kat rumah pun mesti tahu juga cara nak tulis jawapan hipotesis secara perbandingan. Okey, ini contoh jawapan yang lain lah. Okey, alright. Seterusnya Nisa, Seremi nak terangkan berkenaan dengan hubungan pula. Baik. Nama pun hubungan kan? Membina hubungan. So apakah itu hubungan? Hubungan sebenarnya definisinya adalah lebih kurang macam hipotesis, iaitu membina hubungan antara PM dan PB. Lagi sekali, mesti ada PM, mesti ada PB. Contohnya nak jawab, mesti gunakan perkadaran. Sekali lagi macam hipotesis. So semakin apa PM, semakin apa PB. Yang apa ini dua perkataan sahaja yang sering galakkan. Apa dia, Nisa? Bertambah dan berkurang. Very good, pandai Nisa. Okey. So tengok contoh. Okey, jangan gunakan PM mempengaruhi PB. Okey, itu akan ditolak. Okey, sekarang ini adalah contoh soalan. Okey. Contohnya adalah nyatakan hubungan. So memang dalam kertas soalan nanti dia akan secara terus ditulis hubungan. So murid nampak je hubungan, cara nak jawabnya mestilah apa, Nisa? Perkadaran. Perkadaran. Dan dia dah bagi dah antara bilangan koloni bakteria dengan masa. So bilangan koloni bakteria dengan masa ni salah satu adalah PM, satu adalah PB. Okey. Dan sebab Seremi ambil sebahagian je soalan tak ambil penuh, so Seremi bagi tahulah. So masa kita ialah PM. Bilangan koloni bakteria kita ialah PB. So boleh tak Nisa tolong Seremi buat ayat hubungan? Semakin apa PB, semakin apa PM. Semakin bertambah bilangan koloni bakteria. PM dulu Nisa, ingat semakin apa PM? Masa, semakin okey, betul. Semakin bertambah bilangan koloni bakteria. Pandai Nisa. Jadi kita dah ada jawapan yang kita perlu cari. So semakin apa PM? So kita mulakan dengan PM dulu, kemudian kita letak PB. Okey. So yang dekat depan ini sebenarnya kena bergantung kepada set soalan yang sepenuhnya. So Seremi ambil sebahagian saja kan. So contoh jawapannya semakin bertambah masa, semakin bertambah bilangan koloni bakteria. Faham tak Nisa? Faham, cikgu. Kalau faham, Seremi nak uji Nisa sekali lagi lah. Okey, macam ini. So nyatakan hubungan. Kalau hubungan saja Nisa, kita gunakan kaedah apa? Perkadaran. Formulanya apa Nisa? Semakin apa? PM. Semakin apa? PB. Okey, Seremi bagi clue kat sini. So paras air ini adalah keputusannya. So ini adalah PB. So yang kita ubah-ubahkan ialah halajah air. So ini adalah PM. Boleh tak Nisa bantu Seremi buat ayat yang penuh? Semakin bertambah halaju air, semakin bertambah paras air. Okey, alright. Sebab kita tak dapat penuh kan? Berkurang, maaf. Okey, alright. Okey, tak apa. Sebab Nisa nak bagi contoh sebenarnya penulisan hubungan. Sebab Seremi ambil sebahagian je. Okey. So ini sebenarnya tajuk prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli. Bila halaju air bertambah, so semakin berkurang tekanan. Okey. Menyebabkan kesan paras airnya pun akan berkurang. So contohnya semakin bertambah halaju air, semakin berkurang paras air. Yang apa yang saya nak sampaikan, yang dekat atas mestilah PM. Dekat bawah mestilah PB. Mudah tak? Mudah, cikgu. Sains itu sangat mudah, Nisa. Ya, sebenarnya Nisa tidak mengambil mata pelajaran sains sewaktu peperiksaan SPM dahulu. Ini dahululah, kita muda lagi kan. Tapi saya rasa ini adalah konsep dan juga teknik yang sangat mudah difahami dan diikuti calon-calon SPM 2021 yang akan menduduki kertas peperiksaan sains ini. Kita dah pergi kepada mengenal pasti PM kita, PB kita, mana datang dulu, mana datang kemudian, perkadaran ke, hubungan ke, hipotesis, semua kita dah rangkumkan. Didik TV KPM